Okey, salam sejahtera. Hari ini kita akan buat soalan yang ini. Uji kendiri 2. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Soalan yang pertama kata, hitungkan jisim molar bagi setiap bahan berikut. So, yang pertama kita tengok soalan 1A. Yang pertama adalah logam plumbum. Okey, sekarang kita nak tengok jisim molar. Diberi soalan telah diberi jisim atom relatif. Jadi untuk plumbum kita tahu ini adalah atom lah, unsur. Jadi kita tengoklah mana plumbum. Mana plumbum? Ni plumbum 207. So jisim molar bagi plumbum adalah 207 gram per mol. So ini jisim molar bagi plumbum. Jisim atom relatif plumbum 207. Jisim molar plumbum 207 gram per mol. Okey, seterusnya kita tengok B, kloroform. Kloroform CH-Cl3. So dia ada carbon, dia ada hidrogen, dia ada klorin. So kita tengok carbon 12, hidrogen 1, klorin 35.5, tapi klorin ada 3 kan, so darab dengan 3. Jadi bila kamu tambah jawapan dia, kamu akan dapat 119/5.5 gram per mol. Okey, kamu tambahlah. So ini jisim molar dia. So jisim molar bagi kloroform adalah 119.5 gram per mol. Kalau tanya jisim molekul relatif kloroform, so 119.5. Jisim molar kloroform 119.5 gram per mol. Okey, sama juga dengan C, natrium nitrat. So berapa kita nak dapatkan jisim molar dia, ataupun natrium nitrat ni kamu tahu dia adalah sebatian, jadi jisim formula relatif. Jadi bila jisim molar dia mesti ada unit lah, iaitu gram per mol. So macam mana nak kira? Mula kita tengok natrium. Natrium 23 tambah, kita ada nitrogen 14 tambah oksigen 16. Tapi oksigen tu ada 3 kan, darab dengan 3 lah. So kamu ambil kalkulator, kamu kira, kamu akan dapat 85 gram per mol. Okey, dapat Okey, seterusnya D, ferrum 3 oksida. So ferrum 3 oksida. Okey, macam mana kamu nak kira jisim molar dia? Okey, tengok ferrum. Ferrum 56. Tapi dia ada 2 kan? So darab dengan 2 tambah oksigen 16, tapi dia ada 3. So darab dengan 3, ambil kalkulator, selesaikan. Kamu akan dapat 160 gram per mol. Okey, dah habis soalan yang pertama. Mudah je kan untuk dapat jisim molar bahan. Okey. Seterusnya kita tengok kepada soalan yang kedua. Okey, soalan kedua, hitungkan bilangan molekul yang terdapat dalam 8 mol air. So apa maklumat yang kita dapat? Kita dapat bilangan mol dia adalah 8. Kemudian kita tahu air. Air maksudnya H2O. So berapa jisim molar bagi air? So cari hidrogen 1 kan. Tapi sebab dia ada 2, darab dengan 2 tambah 16. So jisim molar bagi air adalah 18 gram per mol. Okey. So sekarang kita nak bilangan molekul. Jadi guna formula ni.
bilangan mol sama dengan bilangan zarah bahagi nombor Avogadro. Okey, bilangan mol sama dengan bilangan zarah bahagi nombor Avogadro. So bilangan mol dah 8 kan? Kita dapat 8. Nombor Avogadro 6.0. Nampak ni nombor Avogadro 6.02 10 kuasa 23 mol lah, tu nombor Avogadro. So kita nak tahu bilangan zarah, kita letak X. Okey, so macam mana nak selesaikan? Dia akan darab lah. Okey, maksudnya 8 darab dengan nombor Avogadro. So kamu akan dapat penyelesaiannya iaitu 4.816 kali 10 kuasa 24. So inilah bilangan molekulnya. Okey, so dah dapat kan soalan yang kedua. So guna formula ni bilangan mol sama dengan bilangan zarah bahagi nombor Avogadro. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang ketiga. Okey, kita tengok soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga. Okey, berapakah jisim bagi 0.5 mol amonia? So diberi bilangan mol 0.5 mol. Bagi apa? Amonia. Amonia iaitu NH3. Okey, so sekarang kita nak cari jisim. So kita akan guna formula bilangan mol jisim bahagi jisim molar. So sekarang kita kena cari jisim molar lah. Okey, kamu nampak kita kena cari jisim molar. So nak cari jisim molar, kita tengok nitrogen. Mana nitrogen? 14. Tambah hidrogen 1 kan, tapi dia ada 3. So darab dengan 3. So kamu akan dapat nilai dia adalah 17. Okey, gram per mol. Okey, kamu dah dapat dah jisim molar, kamu dah dapat bilangan mol. So jadi macam inilah bilangan mol dia 0.5 sama dengan jisim kita tak tahu dan juga jisim molar 17 gram per mol. Mol lah. Okey, so apa perlu kita buat? Darab sahaja. So 0.5 darab 17, kamu akan dapat 8.5 gram. So guna formula yang ini. Okey. Okey. Seterusnya, bagi soalan yang keempat. Soalan keempat, berapakah bilangan mol unit kalium oksida yang terdapat di dalam 14.1 gram kalium oksida? Okey. So sekarang apa maklumat yang dah diberi? So dia nak cari bilangan mol. Dia dah bagi maklumat jisim dia. Jisim dia 14.1 gram. Okey, apa dia? Kalium oksida. Okey. So first thing first, kita cari dulu jisim molar bagi kalium oksida lah. So kalium 39. Tapi sebab 2 kan, darab dengan 2 lah. Okey, kemudian oksigen 16. So kamu akan dapat
nilai dia kamu akan dapat nilai dia adalah 94 gram per mol lah. Okey. Okey. So sekarang kita nak guna formula yang mana? Dia minta soalan nombor 4 bilangan mol. Jadi guna formula yang samalah di atas, iaitu bilangan mol jisim bahagi jisim molar. So jisim kita dah dapat 14.1 gram bahagi jisim molar 94 gram per mol. So bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 0.15 mol. Okey. So inilah jawapan untuk soalan yang keempat. Okey. Seterusnya kita beralih ke soalan yang kelima. Okey, soalan yang kelima. Okey, soalan yang kelima, hitungkan isi padu 16 gram gas oksigen pada STP. Macam mana nak buat? Mula-mula kita kumpulkan dulu maklumat yang diberi. Dia nak cari isi padu. Okey, apa maklumat yang kita dah ada? Jisim, iaitu 16 gram. Jisim apa? Oksigen. Okey. So, jisim molar bagi gas oksigen. Ingat bila kita nak kira bilangan mol, gas oksigen. Jadi, jisim molar bagi oksigen adalah 16 gram per mol. Okey, tapi yang ini dia nak gas. Nampak soalan disebut gas oksigen O2 kan. Jadi jisim molar bagi gas oksigen adalah 16, darablah dengan 2, sebab dia 2 kan. So akanlah dapat 16 darab 2 32 lah. So 32 gram per mol. Okey, dapat Okey, so sekarang kita dah ada jisim, kita dah ada jisim molar. Okey, kita dah ada jisim, kita dah ada jisim molar. So macam mana kita nak cari isi padu? So mula-mula kita kena cari bilangan mol dululah, guna formula yang pertama, iaitu bilangan mol jisim bahagi jisim molar. Okey, so jisimnya 16 gram. Jisim molarnya 32 gram per mol. So 16 bahagi 32 akan dapat 0.5 mol. Okey, so ini 0.5 mol gas oksigen lah. Okey. So sekarang kita nak cari isi padu. Okey, ini formula yang pertama. Kita guna formula yang kedua, iaitu formula bilangan mol bahagi isi padu gas, isi padulah, dengan isi padu molar. Okey. So diberi isi padu. Isi padu, kita nak cari isi padu. So dia akan jadi macam ni lah. Okey. Bilangan mol kita dah tahu ni. Kan, bilangan mol kita dah tahu 0.5. Okey, isi padu kita tak tahu, letaklah X. Isi padu molar kita nak tahu mana. Okey, soalan kata STP. Ingat tak STP? STP 22.4 desimeter per mol. Okey, so macam mana nak cari X? Darab je lah. 0.5 darab 22.4, kamu akan dapat jawapannya 11.2
desimeter. Senang kan? Dia ada 2 step lah, tapi yang ni kamu kena guna 2 formula. Okey, sebab tu kamu kena hafal 3 formula kan. Apa 3 formula tu? Bilangan mol sama dengan bilangan zarah bahagi nombor Avogadro. Okey. Kemudian formula yang kedua, bilangan mol jisim bahagi jisim molar. Kan? Yang ketiga, bilangan mol sama dengan isi padu bahagi isi padu molar. Ni 3 formula yang kamu kena ingatlah. Okey. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang ke-6. Okey, soalan yang ke-6. Jisim bagi 4 desimeter padu suatu gas ialah 12 gram pada keadaan bilik. Hitungkan jisim molar gas itu. So, untuk soalan 6, untuk soalan 6, dia nak cari apa? Jisim molar gas. So, kita tak tahu jisim molar gas. Apa maklumat yang dia dah beri? Isi padu gas. Dia dah beri 4 desimeter padu. Itu yang pertama. Yang kedua, diberi maklumat apa? Jisim. Jisim gas tu iaitu 12 gram. So, sekarang formula apa yang kita nak kena guna? Lagi satu, dia dah bagi satu lagi maklumat iaitu keadaan bilik. So, bila sebut keadaan bilik, berapa nilai dia? 24 desimeter per mol. So kita dah ada maklumat. So apa pertama yang kita kena cari? Mula-mula bila dah beri maklumat ni, so kamu nampak apa yang tak ada? Bilangan mol. So kita cari bilangan mol lah. So kita akan guna formula yang pertama, bilangan mol sama dengan isi padu, sebab dah diberi ni kan, dengan isi padu molar. Dah diberi ni. So macam mana nak dapat 4 desimeter padu? Kita bahagikan dengan 24 desimeter per mol. So bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 0.167 mol. So kamu dah dapat mol. So ini formula yang pertama. Formula yang kedua, bila kamu dah dapat mol, sekarang kita nak jisim molar. Jisim dah ada. So kita guna formula yang kedua, bilangan mol sama dengan jisim bahagi jisim molar. So bilangan mol kita dah dapat 0.167 sama dengan jisim. Jisim pun kita dah dapat 12 gram. Yang kita tak dapat jisim molar, letaklah Y. So macam mana nak selesaikan? Ni bawa ke atas, kemudian ni bawa ke bawah. Jadi dia akan bahagilah kan. 12 gram bahagi 0.167 mol. So bila 12 bahagi 0.167, tekan kalkulator, 12 bahagi 0.167, kamu akan dapat 71 perpuluhan, ambillah 2 titik perpuluhan lah, 86 kan, gram per mol. So untuk jisim molar, selalunya klorin sahaja yang kita akan letak perpuluhan, yang lain kita tak letak. So yang ini boleh juga kamu bundarkan kepada SAR. So jadi 72 gram per mol. Ni kamu boleh bundarkan lah. Bundarkan. Nak jawab ni pun boleh, nak jawab ni pun boleh lah. Kamu boleh bundarkan. So itulah jawapan dia. So kita kena guna 2 formula.
Okey, dah nampak dah. Senang. Okey. Seterusnya untuk soalan yang terakhir. Okey, soalan 7. Soalan yang terakhir dia kata 4 gram gas hidrogen mempunyai bilangan molekul yang lebih banyak daripada 14 gram gas nitrogen. Adakah anda bersetuju dengan kenyataan ke atas ni? Berikan alasan anda. So pertama kita kumpullah maklumat yang kita dah ada. Jisim. Apa dia jisim dia? 4 gram. 4 gram apa? Hidrogen. Gas hidrogen. Okey. Okey. Yang kedua, jisim yang kedua adalah 14 gram. Okey, 14 gram apa? Gas nitrogen. Okey. Okey, so kita dah ada dua maklumat lah dekat situ. Okey. So apa yang kita nak cari? Kita nak cari bilangan zarah lah untuk kita menentukan betul ke kenyataan bilangan molekul hidrogen lebih banyak daripada bilangan molekul gas nitrogen. So kita akan gunakan formula yang ini. Bilangan mol sama dengan bilangan zarah bahagi pemalak Avogadro. So pemalak Avogadro kita dah ada. Bilangan zarah kita tak tahu. Bilangan mol pun kita tak ada lagi. So macam mana nak cari bilangan mol? Mudah je. Okey, pertama kita cari bilangan mol bagi hidrogen, gas hidrogen. Okey, diberi jisim dia 4 gram. Okey. Jisim molar bagi gas hidrogen ni bukan jisim molar hidrogen. Kalau jisim molar hidrogen 1, tapi sebab ni dia gas hidrogen, dia nak gas hidrogen. So bila gas hidrogen nampak ni, dia 2 kan. So 1 darab dengan 2. So 4 bahagi 2, jawapannya kamu akan dapat 2 mol. Okey, kamu akan dapat 2 mol lah. So sekarang kamu dah ada bilangan mol. Kamu dah ada nombor Avogadro. So langkah seterusnya 2 mol ni kamu darablah dengan nombor Avogadro. Kan? Ni darab kan. Okey. So bila kamu darab, kamu akan dapat 1.2046 kali 10 kuasa 24 molekul. Okey, so ini yang pertama lah. Okey, yang kedua kita cari bilangan mol bagi nitrogen pula. Okey, so jisimnya 14 gram. Okey, jisim molar bagi nitrogen. Okey, jisim molar bagi nitrogen 14. Tapi yang ini dia gas nitrogen. Nampak? Na2. N2. So 14 darab 2 lah. So 14 darab 2 maksudnya 28 lah. 14 gram bahagi 28 gram per mol. So kamu akan dapat 0.5 mol. So macam mana nak cari bilangan molekuler? Macam ni lah. Bilangan mol dah ada. So 0.5 darab dengan nombor Avogadro. So kamu akan dapat 3.0115 kali 10 kuasa 23 molekul. Okey. So mana yang lagi banyak antara dua ni? Inilah yang lebih banyak. Walaupun kamu nampak nilai depan dia lebih kecil daripada ini, tapi kamu nampak ni 10 kuasa 24. Yang ini 10 kuasa 23. Jadi inilah yang lebih banyak. Jadi jawapan dia ni, adakah anda bersetuju? Ya, setuju. Molekul gas hidrogen lebih banyak. Dah siap semua soalan. Mudah je kan? Okey. So formula yang kamu mesti ingat yang cikgu dah tulis tadi. Ni 3 formula yang wajib kamu ingat untuk kiraan mol-mol ni. Yang pertama yang ini, bilangan mol sama dengan bilangan zarah bahagi nombor Avogadro. Yang kedua, bilangan mol sama dengan jisim bahagi jisim molar. Dan yang ketiga, bilangan mol sama dengan isi padu bagi isi padu molar. Isi padu molar tu kamu kena ingat STP
22.4 desimeter per mol, dan keadaan bilik adalah 24 desimeter per mol. Okey. So itu sahaja untuk penyelesaian soalan yang ini. Nanti kita buat untuk yang lain pula. Okey, harap dapat membantu. Boleh cubalah sendiri untuk jawab soalan ni. Okey, sekian. Terima kasih.